dia share dia menangis dan sebab kehilangan suami dia. Suami dia seorang polis. Dia kata, bang tak payah keluar lah bang, abang nampak letih, abang nampak lemah, abang nampak penat, abang ni tak sihat, tak apa, abang nak kena kerja, abang dah banyak ambil MC ni. Masa keluar, suami dia meninggal, suami dia polis. Saya lalu kat TikTok saya, Allah, dah 2 bulan peristiwa tu berlaku, tapi isteri dia share menangis di depan TikTok. Saya nak nasihat begini tuan-tuan, boleh tak kalau tuan-tuan boleh terima pendapat saya, Alhamdulillah, tak terima pun tak apa, tapi kita nak raih setiap perbezaan pendapat. Kalau siapa-siapa kehilangan seseorang yang disayangi, terutama orang perempuan kehilangan suami, jangan share kat TikTok, jangan share kat IG, kat Facebook, jangan share. Sebab suami kita nak berhadapan dengan muka nangkir, sebab kita punya akhlak, kita punya karakter sikap. Suami yang hidup, isteri meninggal, isteri tak menanggung setiap perbuatan suami kat dunia. Tetapi bagi seorang isteri yang masih hidup, suami yang meninggal, anda share benda yang tak patut anda share, suami anda kena gembat ke alam barzakh. Di saat anda rindu, Nabi ajar apa? Banyakkan sedekah. Nabi ajar apa? Dekatkan diri dengan Allah. Allah tak zalim. Allah ambil pasangan kita, kita akan menyusul. Maka kita bawa, banyakkan amalan, tingkatkan amalan, insya-Allah. Jangan menangis tuan-tuan. Bila kamu menangis, kamu tarik simpati orang. Ini salah, ini tak betul. Kita nak minta ihsan Allah, bukan minta ihsan manusia. Apabila anda menangis, orang ihsan pada anda, orang kata kesian. Apakah kesian orang tadi telah pun menyebabkan anda hilang rasa rindu pada arwah suami anda? Adakah dengan tangisan-tangisan yang anda lemparkan ketika dirakam, dimasukkan di Facebook, di TikTok, di YouTube dan sebagai IG dan sebagainya, telah melenyapkan rindu anda pada suami anda, pada anak-anak anda? Tidak kan? Dan sekadar paparan cukuplah. Jangan menangis, air mata kamu jadi beban kat suami kamu di alam barzakh. Jangan kamu menangis kerana air mata kamu jadi penyusah di alam barzakh. Suami anda sedang berada di alam barzakh. Bantu dia. Dan kamu tak perlu tunjukkan air mata kamu kepada khalayak ramai. Itu menunjukkan kita lemah. Sama ada orang tahu atau tidak, yang perlu kita beri perhatian ialah Allah, bukan manusia, bukan makhluk. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok, Salbiah Sal Paris, macam mana cara yang berhemah untuk tegur suami untuk solat supaya dia tak kecil hati? Jadi begini, kan? Seorang isteri, anda terikat dengan garis pandu sebagai seorang isteri, kan? Dia macam mak dan anak dengan mak. Mak kita tak solat, kita kata pun berdosa juga, kan? Sebab dalam Quran ada kata pun berdosa. Apatah lagi mak bila sembahyang ni dah berdosa lah. Jadi sebab tu kita minta pada Allah, fatana bijaksana. Wahai Allah, kau anugerahkan aku kebijaksanaan. Dan satu kita doa, kata ulama apa? Allahumma faqihu fid din wa alimhu taqwa wa alimhu hikmah. Allahumma faqihu fid din wa alimhu hikmah. Wahai Allah, berikan aku kefahaman agama ni dan jadikan aku orang yang ada hikmah. Berikan aku hikmah. Jadi orang yang ada hikmah. Maka setiap tindakan kita minta panduan Allah, kita minta bantuan Allah, kita minta bimbingan Allah, kita minta kasih sayang Allah. Sebab tu buat zikir la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadikan tu zikir anda 100 kali. Setiap hari jangan tinggalkan. La haula wala quwata illa billah. 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 Jangan tinggalkan zikir tu. 100 kali buat. Pada masa yang sama, kita minta pada Allah, wahai Allah, apa daya dan kudrat aku ya Allah yang sangat terbatas sebagai seorang isteri, aku mohon pada Engkau ya Allah, pandanglah suami aku ya Allah, berikan dia hidayah. Dia tak solat ya Allah, aku takut ya Allah, malaikat rahmat tak masuk, aku takut, aku tak dapat, aku dan seluruh ahli keluarga tak dapat pandangan kasih sayang Kau, tak dapat mardatilah Kau, tak dapat ihsan Kau. Tolonglah ya Allah, bila dia hidayah, dia adalah penghulu kepada kehidupan kami, dia adalah ketua keluarga kami, dia adalah imam kepada kami. Tolonglah ya Allah, bila dia hidayah, berilah dia hidayah, bila hidayah. Jangan putus asa minta. Dan siapa pernah terfikir pada zaman Nabi SAW, manusia yang sentiasa inginkan Nabi dibunuh, akhirnya menjadi orang yang paling
paling sayang Nabi dan Nabi paling sayang dia. Itulah Sayyidina Umar Al-Khattab. Allahu Akbar. Faham sahabat-sahabat? Jadi kita kena sentiasa doa, panjatkan doa, sentiasa mengharapkan belas ihsan Allah, sentiasa mengharapkan bantuan Allah, mengharapkan bimbingan Allah. Pada waktu yang sama, kamu taat pada suami kamu. Pada waktu yang sama, jadikan diri kamu soleha di sisi suami kamu. InsyaAllah bantuan Allah pasti sampai. Ingat, solat perkara besar, bukan perkara yang ini. Tidak solat maka game over. Tak solat, kalau mati, game over. Habis semua amalan, tidak ada nilai. Tak solat, semua amalan tidak ada nilai. Orang solat tapi Allah tak terima, ada rosak mana sini, itu lain. Tapi dia langsung tak solat, rosak dia. Dan penyesalan yang sangat dahsyat, tuan-tuan. Sedaya upaya tuan-tuan ni, anda berada kat dalam saya ni, tolong jaga solat, tuan-tuan. Tolong pastikan kita solat, tuan-tuan. Kita lelaki, pastikan kita pergi masjid, tuan-tuan. Solat jemaah, tuan-tuan. Pastikan, tuan-tuan. Tolong, tuan-tuan. InsyaAllah. Dan kita all out, tuan-tuan. Sekarang ada banyak kempen dilakukan untuk jadikan solat subuh berjemaah. Dan seperti mana solat Jumaat, bilangan manusia itu, Alhamdulillah kau dapat capai di masjid-masjid kita. Alhamdulillah. Next. Daripada TikTok, Cik Puan Dream. Assalamualaikum Pak Haris. Assalamualaikum. Soalan saya, bagaimana cara kita nak bersihkan hati kita? Hati ni benda paling sukar, kan? Kadang-kadang kita doa, hati tak bersama. Kadang-kadang kita mengharap daripada Allah, tapi hati tidak menjurus kepada apa yang kita lafazkan, apa yang kita katakan, apa yang kita ungkapkan. Allah, itu yang sedih dalam kehidupan kita. Jadi buat amalan hati, tuan-tuan. Buat amalan hati, tuan-tuan. Buat amalan hati. Zikir Allah. Banyak buat amalan hati. Faskuruni askurukum. Dan siapa ingat Allah, Allah pasti ingat. Jadi perbanyakkan zikir. Banyakkan zikir, tuan-tuan. Dia adalah amalan hati. Dan buat amalan hati. Wahai Allah, jadikan hati aku sentiasa ingat Engkau. Salah satu lagi doa yang Nabi hantar, Nabi share dengan kita, yang Nabi bagi kepada Muaz. Dan apa dia? Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini amalan-amalan Nabi, tuan-tuan. Buatlah dengan hati ni, kena ada amalan. Bila kita baca Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, letak kat dada kita. Ini amalan yang saya dapat daripada ulama. Amalan itu memang datang daripada Nabi, tapi diijazahkan kepada kita. Dan Allah Akbar. Ini cara dia. Nanti saya akan kongsi banyak benda pada 4 dan 12. Datang, tuan-tuan. Saya akan kongsikan syarat dengan program, dengan aktiviti, syarat dengan perkongsian, syarat banyak dengan sharing, banyak dengan perkongsian ilmu. InsyaAllah. Dan saya cuba sedaya upaya untuk memastikan program itu benar-benar berkesan. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku untuk ingat Kau. Kalau hati dah ingat Allah, hati kita tidak keleka. Kalau hati Allah dah kirimkan kasih sayang dia, hati kita tak akan mungkin fikir dunia. Nampak tak kenapa hati kita banyak fikir dunia, fikir power, fikir makwa, fikir harta, fikir aset, fikir projek? Sebab kita tak ingat Allah. Bagaimana ingat Allah? Salah satu ni baca dah tadi tu. Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Banyakkan zikir, insyaAllah. Hati kita, nak tahu hati kita kotor tak kotor? Nabi dah bagi tahu macam tu. Belum lagi. Pak Ustaz. Ada ke ni? Ada. Belum lagi. Belum, insyaAllah. Ada bentuk, insyaAllah.
Apa kita nak kerja sangat dunia ni? Ya Allah, cukupkan rezeki aku. Dah, Alhamdulillah. Kau kerja-kerja kau tak dapat. Kau kerja-kerja kau penat. Fadilah, duduk bawah kipas. Betul lah. Ya Allah. Kita semua biru Kenapa kita berasan? Subhanallah. Allah Pak Hitam tak boleh kena hujan. Ma, Pak Hitam tak boleh kena hujan. Ini pasal lah. Tapi tak apa, jaga kesihatan bang. Jaga kesihatan, tak apa. Okay, next one. Daripada TikTok Nur Silan, betul tu Pak Riz, ramai orang solat banyak buat kebaikan. Ramai orang solat banyak buat kebaikan tapi perangai tak berubah juga Pak Riz. And kata ulama, Nabi pernah pesan ini. Kata ulama, solat lagi sampai kamu jumpa kebaikan. Faham? Jangan berhenti solat. Solat. Ini bagi kita yang sedar, alhamdulillah lah. Bagi orang yang leka dan lalai, jangan kata kita ingat sedih kadang-kadang orang cakap. And saya kadang-kadang ceramah ni nampak orang sombong. Perasaan orang angku perasaan orang sedih. Saya nampak tu kadang tengok orang tuan-tuan tolong masuk masjid, dia tak nak masuk, borak lagi kat luar tu, berbual lagi, tapi dia pegang jawatan tu, dia ada kedudukan tu, dia duduk kat luar. Allahu Akbar. Kalau poin yang kita sampai kita tak penting, tapi majlis itu penting. Kalau malaikat turun sebab majlis ilmu, engkau boleh duduk, engkau boleh pula lepak kat luar dan tolak tepi majlis ilmu. Wa man arada dunya fa'al bi ilmu. Kalau nak dunia, wa man arada humma fa'al bi ilmu. Kalau nak dunia, nak akhirat, nak dulu sekali humma fa'al bi ilmu. Nak dunia dan akhirat mesti ada ilmu. Kita tinggalkan majlis ilmu wala sendiri betul. Sombong Allah Akbar. Malaikat turun tu, malaikat. Malaikat memang ada sekumpulan malaikat yang memang Allah aturkan dia untuk turun majlis-majlis ilmu, majlis-majlis selawat. Malaikat turun berduyun majlis ilmu, kita pula boleh lepak, borak cerita orang-orang batu mengumpat. Sedih tau. Tapi itulah yang saya lalui. Maka bila buat live, saya ingatkan diri saya, ingatkan semua orang. Jangan sombong kalau hanya kamu ulang alik pergi masjid. Jangan sombong kamu jadi imam, jadi fungsi masjid. Tak ada apa benda itu semua. Yang kita takut, pakaian kita, jawatan kita, status kedudukan kita menjadi sebab kita jauh dengan Allah. Saya pernah kena maki dengan fungsi masjid. Asal kenapa? Masa tu PKP. Kan saya ni kan jenis degil kaki. Kan, nak cuci hidung ni semua, nak pakai kan, sekarang kan Melaka top dalam Malaysia. Menyambut kedatangan tahun Melaka. Melaka nak sambut tahun Melaka tau. Orang Melaka, come on, sihat. Yang dah injek-injek ni, asal kena lagi tu? Yang dah injek-injek tu, injek kat kat sini kan, asal tu kau injek kat buntut. Tunjuk punggung sikit, dia berkarat tu kan. Kalau next time, kalau lepas nak injek, kata nurse tak nak, I tak nak injek kat sini, I rasa kata mencabar di I nak punggung I ni memang I basuh dengan klorok setiap pagi kan, cantiknya. Lemon I sapu dengan lemon punggung tu kan. Pastikanlah spender mahal pakai sikit. Pakai spender mahal. Buka-buka tengok doktor tengok tak lepas kan. Dah injek pun kena kan. Lepas tu yang suruh injek tu senyap ke sekarang? Senyap kan. Orang tanya sekarang ni, dah injek pun kena, masih kena lagi faham kan. Orang tak injek tu boleh lah tu lah orang tak injek kan. Yang injek pun kena lagi. Allah Akbar kan. Dekat dengan Allah sabar. Jangan gunakan pendekatan kita jaga kita. Ini dalam tasawuf ni salah. Dalam bab tasawuf ni salah. Dalam bab tasawuf Allah jaga kita. Mana mungkin kita jaga kita? Siapa kita jaga kita ni? Dalam bab tasawuf, dalam bab lain tak apa. Kita cakap bab tasawuf. Dan kita tak boleh jaga kita. Anak kita pun kita boleh jaga. Dia pergi sekolah, kita nampak ke? Tak nampak. Kita bergantung harap Allah. Ya Allah tolong jaga anakku ya Allah. Kan? So anak kita di sekolah, siapa nak jaga? Macam Mak Iqbal sekarang dekat Johor. Iqbal kata ya Allah tolong pandang aku tu. Kita tak boleh jaga mak kita. Itulah kita minta bantuan Allah. Kita minta ihsan Allah, kasih sayang Allah. Faham ke faham? InsyaAllah. Next. Daripada TikTok hamba Allah, apakah ada kesan kepada arwah suami di alam sana seandainya si isteri di dunia berkelakuan tidak senonoh? Confirm lah.
Confirm lah. Aku cakap, jangan kau memainin. Benda ni nanti kita terangkan masa seminar 24 dan 12. Kita akan bincang benda ni. Bagi mereka yang dah suami meninggal dah ada dalam barzah, kau jangan ingat kau lepas. Tolonglah sayang suami kan. Lepas tu kau buat hal. Alah, keluarkan jantan sana, keluarkan kat sini. Jangan tuan-tuan, kesian dia lah. Suami tak lepas. Sebab tu kita yang jantan ni, nampak tak yang jantan ni kan, kita kena tarbiah bini kita tau. Kena bangunkan bini kita. Jangan Ani cakap saya ada kenalan dulu, dia kata pada isteri dia apa, I kalau tak ada, I kalau meninggal, you jangan kahwin lain. Ini betul ni, kisah benar. I kalau meninggal, you jangan kahwin lain. You tahu tak apa yang berlaku? I nak cerita kat you sekarang kan. Tak sampai 2 tahun bini dikahwin satu lagi, bini kahwin lain. Nampak tak? Nampak? Jadi kau lelaki, kau tak payah pesan benda-benda pelik tu. Isteri kau ada nafsu, isteri kau muda lagi, baru 30-an, 40-an. Kalau kau berpisah 89 lain, tak payah pesan boleh tak kahwin kan. Yang kalau I meninggal yang you jangan kahwin lagi tak? Ya bang, I tak akan kahwin lagi. Kita pun dah 96 tahun. Memang takkan kahwin dah 96 tahun. Ini kau nak meninggal, kau dah tahu doktor kata tak lama lagi kau meninggal kan. Kanser contohnya setahun lagi, 5 bulan lagi. Isteri kau pun 28 tahun. Kau tak payah pesan. Yang kau kena buat sekarang, bangunkan dia menjadi isteri yang baik. Kalau saya meninggal, tolong jaga akhlak, jaga adab. Kalau saya meninggal, tolong jaga pergaulan, tolong jaga tutur kata. Susah saya kat dalam kubur ni. Allah Akbar. Satu ramai orang tak faham. Dia ulang alik masjid, tapi isteri dia berpoya-poya, isteri dia buat maksiat, isteri dia kat pejabat, dekat organisasi, kat industri, tak jaga adab, tak jaga akhlak, tak jaga kedudukan sebagai seorang isteri. Habis dia. Allah Akbar. Bermain ni orang perempuan, ambil berat ni. Ambil berat. Engkau pakai baju nampak punggung, suami kau seksa tu. Dunia akhirat dia kena. Dia hidup lagi. Allah Akbar. Dayus tu. Itu yang dia panggil dayus kan. Isteri pakai nampak semua. Over, siapa tak nak tengok. Ini masalah ni. Kata guru saya, ni masalah. Ni masalah kita. Kita lelaki nak jaga iman bukan senang kan. Sampai juling-juling nak tutup mata. Dan tutup mata tu nampak lagi tu. Walah mak kau ajar betul kan. Sebab tu guru saya pesan apa? Tundukkan nafsumu, maka tertunduklah hatimu. Tundukkan nafsumu, maka tertunduklah matamu. Tundukkanlah nafsumu, maka tertunduklah bicaramu. InsyaAllah. Orang bercakap sombong-sombong pasal apa? Nafsu dia tak dapat tunduk kan. Dia ada dunia dalam hidup dia ada dunia dalam bicara dia. Habis. Next. Daripada TikTok bakal jenazah, macam mana nak elak dengan kawan kerja yang suka borak hal orang, hal dunia, tak larat nak dengar. Kemana kau pergi pun kau takkan jumpa, kau takkan lepas diri. Akhir zaman manusia banyak, tinggalkan Allah. Manusia sikit dia jaga agama. Akhir zaman ni kata guru saya. Akhir zaman kita ni banyak manusia tak pergi masjid, sikit sangat pergi masjid. Banyak manusia mengumpat, sikit sangat jaga akhlak, jaga adab, jaga tutur kata. Banyak manusia ambil hak orang, sikit sangat yang jaga hak orang. Banyak manusia tutur orang, sikit sangat yang diamkan diri. Faham? Jadi yang buat maksiat tu banyak, sikit sangat orang jaga amal. Kita kena terima hakikat. Kemana kau pergi pun, engkau akan jumpa orang cerita hal orang. Jadi apa kau nak buat? Kau jaga amal kau. Engkau jadi dinding yang ketat, yang keras, yang kukuh, yang utuh. Faham tak? Datang apa pun tak akan masuk dalam dinding tu, tak akan menyerap masuk dalam dinding tu. Sebab dia berkualiti, dia ada integriti. Faham? Orang cerita biarlah, tak masuk mana-mana pun. Okey, tak. Minta maaf, aku ada kerja nak siapkan ni. Nampak? Kita mengelak. Nak kata Astaghfirullahalazim, ya ahli ya ahli kubur, marah pula dia. Ahli neraka, tak habis-habis mengumpat orang, marah dia. Faham tak? Kita kata minta maaf lah, aku nak siapkan kerja aku. Elak macam tu je. Bila kita mengelak, kita doa untuk
jauhkan mereka ya Allah daripada mengumpat hal orang. Doa kita jangan putus Jangan kita pula bercakap tentang diri kita yang mulia. Siapa yang mulia ni? Allah berhak tentukan siapa mulia, bukan kau tentukan siapa yang mulia. Faham tak Allah yang berhak tentukan siapa hamba dia yang dia nak muliakan, siapa yang dia nak sesatkan, dia nak sesongkan jalan ni. Itu hak Allah. Tugas kita, kalau pun kawan kita nampak teruk, doa kita tetap jalan. Ya Allah, tolonglah ya Allah, selamatkan kawan aku, selamatkan iman dia, selamatkanlah dia ya Allah. Nampak tak Tapi kita minta pada Allah. Lama-lama orang tak selesa nak burak dengan kita. Minta pada Allah. Orang perasan kita ni tak suka dengar maksiat. Kita minta pada Allah. Akhirnya apa? Orang rasa malu nak burak hal orang pada kita. Kita minta lah pada Allah. Tak minta, macam mana nak elak? Pejabat bukan besar pun. Pejabat kecil, ada 4-5 orang. Ada 5 orang nak pejabat. 4 kaki mengumpat, engkau seorang yang tinggal. Faham tak? 4 kaki mengumpat, engkau tinggal seorang. Nampak tak? Jadi, jadikan doa itu sebagai senjata orang mukmin yang selamatkan kamu. Pak Haris, saya terpaksa dengar Pak Haris, kau tak ada orang tak kawan dengan kau. Engkau sekarang fikir sekarang, engkau nak Allah kawan dengan kau ke? Engkau nak kawan tu kawan dengan kau? Engkau nak kawan dengan siapa sekarang? Nak baik dengan Allah kan? Maka tinggalkan maksiat. Tapi cara mesti bijak. Macam saya kata tadi lah, aku banyak kerja nak buat, minta maaf lah Bila dia cakap, engkau ni asal aku cakap kau ada kerja, aku tak nampak pun kerja, minta maaf, aku ada kerja betul lah. Macam tu je lah. Faham tak Orang perempuan kalau lelaki yang suka perempuan, alah, sedih betul. Sebab perempuan memang macam tu. Kita ubah sekarang, bukan macam tu. Kita jadi orang perempuan yang jalannya jalan Aidina Suratul Mustaqim, jalannya jalan Siti Khadijah Al-Kubra, jalannya jalan Siti Fatimah Az-Zahra, jalannya jalan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nak pilih jalan tu. Faham tak? Jalannya sekarang jalan orang-orang beriman. Jalannya jalan Rabiatul Adawiyah. Sesuai dengan nama madrasah saya, sesuai dengan nama anak saya, sesuai nama syarikat saya, Rabiatul Adawiyah. Kenapa Pak Haris pakai nama tu? Untuk ingatkan saya yang jahil ini, yang banyak silap ni, banyak salah. Rabiatul Adawiyah sentiasa terungkap namanya dalam kehidupan saya, maka saya akan mudah diingatkan tentang perjalanan orang-orang sufi, perjalanan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ni sufi perjalanan ni. Allahu Akbar. Next. Daripada TikTok Alam Fana. Jadi bakal jenazah ni Alam Fana. Macam mana nak elak fitnah akhir zaman ni Garis? Badilah. Bawa ni lah. Duduk bawah ni. Kena hujan kan? Duduk. Semua nak jaga kesihatan. Ya Allah, apa kena dekat. Jaga kesihatan. Macam ni tak apa. Ini kulit tebal lah kan. Apa dia tadi kau baca? Aku dah lupa. Macam mana nak elak fitnah akhir zaman? Akan kita baca tu, Nabi ajarkan, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika minal qabri wa min, kan? Baca doa tu sebelum bagi salam. Doa tu saya dah google lagi. Doa yang Nabi ajar sebelum bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum bagi salam tu, Allahumma inni a'udzubika minal qabri. Kan? Baca doa tu. Kan? Ya Allah, jauhkan aku daripada azab kubur, daripada fitnah Masih Dajjal. Baca, insyaAllah. And jadikan istiqamah. Jaga doa tu sebelum bagi salam. Tu mustajab tu tuan-tuan. Amalkan tu hadis. Itu Nabi suruh, kita tak buat. Engkau ya Allah, hindarkan aku daripada fitnah air Dajjal. Nabi bagi formula, kau tak nak buat. Buatlah. Kan doa tu baca sebelum kita bagi salam. Mesti baca. Faham? Lepas habis bagi salam ni, 2 doa ni Nabi ajar kan? Satu dalam solat, satu di luar solat. Dalam solat, Allahumma inni a'udzubika min khabthi wa min azabi jahannam wa min fitnahi masih Dajjal. Kan? Baca doa tu. Kemudian habis doa tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada orang baca dalam doa dalam doa tu ada doa tu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tapi kami kan, melalui pengijazahan ulama kepada kami baca selepas bagi salam, kami baca begitu. Itu hadis kan. Allah benda besar. Itu baru kita dapat. InsyaAllah kita tak akan mampu pimpin diri kita tuan-tuan tanpa bantuan Allah. Kita tak akan mampu.
melainkan ihsan Allah. Minta bimbingan dia, minta kasih sayang dia. Jangan sombong. Bila Dajjal sampai, kau janganlah over diri kau nak lawan Dajjal. Kau ikut Dajjal. Nabi dah pesan begitu. Itu Nabi pesan. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Jangan angkuh, jangan sombong. Hidup akhir zaman ni. Next. Daripada TikTok Nafis Bad, kejayaan manusia terletak di mana, Faris? Apa dia? Kejayaan manusia terletak di mana? Kejayaan manusia terletak bila engkau dipandang oleh Allah dengan takwa yang kau miliki. Itulah kejayaan manusia. Bila Allah reda setiap apa yang kau buat, Allah reda dengan setiap apa yang kau peduli, dan kau dipandang Allah atas tiket takwa. Itulah kejayaan. Rumah besar, bini bukan main cantik, wah suami bukan main handsome, apa, cantik, kereta besar, bisnes banyak. Allah tak pandang semua tu. Allah pandang pada takwa kita. Keuntungan paling besar seorang pemimpin bila dia bertakwa. Kemenangan seorang raja bila dia bertakwa. Kemenangan seorang hamba bila dia bertakwa. Kemenangan kepada rakam suara nak jumpa. Saya manusia biasa. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang nak jumpa saya ni merayu. Saya tak ada apa-apa kelebihan tuan-tuan. Jumpa saya untuk apa? Faham tak? Saya buat live je. Saya manusia biasa. Kentut busuk. Faham tak? Tak ada apa tuan-tuan. Ada orang Kak Madiana tu kan, dia mesej dia WhatsApp, dia apa, rakam suara nak jumpa Pak Adi, aku tak ada apa lah. Aduh kan, kadang kita tak tahu mesej masuk pagi tadi lah, nak jumpa pasal anak-anak. Aduh ya Allah kan, bukan mengeluh, tapi saya tak uruskan masa tu, begitu jauh dengan keadaan kesihatan saya yang terhad ni kan, tak bagus lah kan, kita batuk-batuk depan orang, nak jaga ni ayah ni nak tak nak batuk. Mak, kalau batuk keluar emas, Alhamdulillah. Jongkong emas. Aku batuk banyak kali. Aku cakap, okey, program batal sebab jongkong emas dah keluar. Mama, tuan-tuan ni, masing-masing kita doa lah ya. Ada orang saya dapat jumpa, ada orang saya dapat jumpa bukan sebab saya sombong. Jangan salah faham tu, ya Allah.